Satu hari Nabi hantar Usamah ibn Zaid, cucu angkat. Nabi ada anak angkat nama Zaid ibn Harithah. Nabi hantar Usamah bin Zaid dalam satu misi. Kemudian berlaku pergelutan tentera Islam dengan bukan Islam. Kecil je, pertempuran kecil. Pertempuran kecil. Ada satu orang bukan Islam, dia bunuh orang Islam, seorang, dua orang, tiga orang. Kemudian Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia lawan dengan orang ni, dia tempur dengan orang ni, akhirnya orang ni jatuh. Bila jatuh, dia pun angkat pedang. Ketika dia angkat pedang, orang ni sebut La ilaha illallah. Musuh ni bukan orang Islam, memang tentera kafir. Semua tentera Islam tahu ini tentera kafir. Usamah ibn Zaid nampak dengan matanya dan semua tentera Islam nampak musuh ini bunuh sahabat A, sahabat B, sahabat C. Lalu Usamah bin Zaid ni dia kuat, dia seperti ayah dia, Zaid bin Harithah, orang gagah. Dia pun pergi ke depan, dia kalahkan orang ni, jatuhkan orang ni, dia pun angkat pedang, orang ni sebut La ilaha illallah, dia libas. Mati orang tu. Macam mana tu? Keluarkan hukum. Sila keluarkan hukum. Orang yang dibunuh yang sebut La ilaha illallah ini memang tentera kafir 100%. Seluruh tentera Islam tahu dia kafir. Bahkan semua orang nampak dia bunuh sahabat A, B dan C. Maka bila Sayyidina Usamah dah angkat pedang, nak libas dah, dia sebut La ilaha illallah, Sayyidina Usamah tetap bunuh dia. Berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Usamah, ni Rasulullah. Ni cerita hati ni. Saya tak keluar tajuk, saya bukan jenis orang keluar cerita pergi Negeri Sembilan, pergi Johor kan. InsyaAllah ada kena-mengena dengan tajuk insyaAllah. Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Usamah, apa yang berlaku? Betulkah cerita yang aku dengar, yang mereka sampaikan? Tanya dulu. Itu sifat Rasulullah. Nabi tanya dulu. Betulkah wahai Usamah? Usamah pun cerita. Wahai pesuruh Allah, betul. Cerita dia sekian berlaku. Wahai Usamah, Nabi sebut, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Sayyidina Usamah kata, wahai pesuruh Allah, bila Nabi tanya kenapa kamu bunuh dia wahai Usamah, sedangkan dia sebut La ilaha illallah, satu masjid boleh bagi jawapan, dia sebut tu sebab takut dengan pedang tu. Sebab dia takut untuk mati dan dia nak selamatkan nyawa dia. Itulah jawapan Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, qalaha muta'awwidzan, qalaha khaufan minas silah. Sama macam jawapan saya dan jawapan kita semua. Wahai pesuruh Allah, laki-laki tu dia dah bunuh sekian dan dia sebut benda tu sebab dia takut dengan pedang tu. Dia takut untuk mati, wahai pesuruh Allah. Lalu Nabi kata, wahai Usamah, dia dah sebut dengan lidah dia secara terang. Adakah kamu membaca hatinya? Dia ikhlas ataupun tidak? Maka Usamah bin Zaid pun kata, istaghfirli ya Rasulullah. Dia pun menyesal. Dia kata, wahai pesuruh Allah, mohon ampunlah kepada aku. Mohon ampunlah untuk aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ulang yang tu. Nabi ulang kat dia. Bila dia kata, wahai pesuruh Allah, tolonglah
minta Allah ampunkan dosa aku. Nabi kata, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usamah, apa kamu nak jawab di depan Allah sekiranya perkataan la ilaha illallah itu datang membela orang itu di hari kiamat? Maksudnya Nabi nak bagi tahu siapa kamu sehingga kamu tahu isi hati dia. Usamah kata, istaghfirli ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, tolonglah minta ampun kepada untuk aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi duk ulang perkataan tu. Nabi kata, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Apakah kamu telah belah dadanya untuk melihat hatinya menyebutkan la ilaha illallah ataupun tidak? Maksudnya dia ikhlas ataupun tidak. Nabi kata, adakah kamu telah membelah hatinya untuk melihat dia ikhlas ataupun tidak? Kamu nak jawab apa nanti kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu di mahsyar? Sayyidina Usamah ulang, istaghfirli ya Rasulullah. Nabi ulang hak tu. Nak jawab apa? Kamu nak jawab apa nanti di hadapan Allah sekiranya perkataan itu mengiringi orang tu? Sayyidina Usamah dia ulang lagi, dia kata, ya Rasulullah, istaghfirli ya Rasulullah. Nabi kata, kamu nak jawab apa kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu hari kiamat kelak? Maksudnya tuan-tuan, yang tu urusan hati dia. Dia ikhlas, dia tak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak orang buat baik di depan kita, bukan tugas kita untuk menghukum amalan dan ibadat dia diterima ataupun tidak. Tegur kalau dia buat salah, itu wajib. Tegur kalau ibadat dia yang dia buat tu ada yang membatalkan wuduk dia, ada yang membatalkan solat dia, itu wajib. Tetapi untuk kita hukum dia, judge dia, bagi tahu kat dia, solat kamu Allah tak terima. Sebab apa? Nampak macam tak ikhlas. Bila masa ambil portfolio, ikhlas. Ini gerak kerja, bukan tugas kamu. Ini berlaku kepada sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya kalau macam tu betul lah ustaz yang orang sebut dia perangai aja macam tu, hati dia baik. Dia memang dia tukar jantina macam tu. Nampak dia tukar jantina, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, tapi hati dia baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, ni jawapan ni. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Utbah, dia kata, aku mendengar Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, dulu kami waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu kami hidup dengan Nabi, sebahagian di kalangan kami dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami ketika hidup dengan Rasulullah, sebahagian para sahabat orang Islam dijatuhkan hukuman oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah. Selepas Nabi wafat, qadin qataha, maka wahyu telah pun terputus. Wa innal wahya qadin qata'a, selepas Nabi wafat, wahyu telah pun terputus. Hari ini, kata Sayyidina Umar, kami menjatuhkan hukuman kepada semua orang Islam berdasarkan zahir yang kami lihat, dan semua niat-niat ataupun keikhlasan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Sayyidina Umar sebut. Bila Nabi wafat, wahyu telah pun terputus. Kami tak boleh tahu orang ni bersalah ataupun tidak. Kami tak tahu. Kalau zaman Nabi, ya, Nabi hukum, Nabi yang hukum, jangan orang ni sekian-sekian. Ada seorang peminum arak tegar di kalangan sahabat,
Semayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal. Kita pemimpin marak tegar, puasa Ramadan pun peninggal tegar. Itu masalah. Dia tak buat satu, dia buat 18 maksiat, 16 maksiat, 9 maksiat sehari. Bismillah. Seorang sahabat suka bergurau dengan Nabi. Dia minum arak tegar. Tetapi Nabi tak pilih kasih. Nabi jatuhkan hukuman. Nabi tetap sebat. Ini Rasulullah. Sebab Nabi bagi tahu, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Masya Allah. Tegas. Sahabat ni minum arak, panggil sebat. Zaman Nabi, zaman Rasulullah, kalau tak solat berjemaah di masjid, munafik. Hanya munafik sahaja. Seperti mana yang Abdullah bin Mas'ud sebut. Abdullah bin Mas'ud sebut, kalau kamu semua nak tahu, waktu kami hidup dengan Rasulullah, yang tak datang penuh 5 waktu, yang tak datang penuh 5 waktu berjemaah, munafik sahaja. Sahabat ni, bila dia minum arak, maka yang tu sangat besar pada zaman Rasulullah. Kesalahan yang sangat besar. Dia ulang kali kedua. Nabi panggil, disebat. Sama macam sahabat, macam orang lain yang melakukan kesalahan, disebat. Tetapi kesalahan minum arak selama 10 tahun di Madinah tak sampai 5. Faham? Sikit je. Sikit sangat sahabat, tak sampai 1%. Bila dia minum kali ketiga, yang keempat, Nabi panggil sebat, dan kemudian habis sebat, dia pun nak berjalan, sahabat-sahabat lain semua dah tak boleh tahan sabar. Tuan-tuan bayang, tak datang solat berjemaah di masjid hanya munafik, bukan diberi gelaran munafik, memang munafik saja yang tak datang. Tak payah siapa bagi gelaran. Bukan Nabi bagi gelaran, bukan sahabat lain bagi gelaran, memang munafik orang tu. Munafik original. Abdullah bin Mas'ud sebut ma'lumun nifaq. Dahsyat tu kalau zaman hari ni. Start daripada kan. Masya Allah. Kalau zaman hari ni. Kemudian bila dah berulang-ulang kali, sahabat-sahabat dah tak tahan. Bila Abdullah Al-Himar ini, sahabat ni nama dia nak berjalan keluar, ada sahabat buat macam tu kat dia. Apa ni? Macam kita ada sahabat buat macam tu di belakang dia. Tak insaf ke? Ada sahabat membaling sepatu macam tu. Bertaubatlah kepada Allah macam tu, baling sepatu. Kebetulan satu tindakan itu dilihat oleh Rasulullah. Ni kata yang ada wahyu ni. Perbuatan memukul dan memerli itu dilihat oleh Rasulullah, merah muka Nabi, dan Nabi marah dengan perbuatan sahabat-sahabat lain memerli sahabat yang dipukul tu. Nabi pun kata, la taf'aluh, jangan buat. Sesungguhnya aku mengetahui, tengok Nabi bagi sijil apa dekat dia, lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi kata, la taf'aluh, jangan buat. Sesungguhnya aku mengetahui lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta Allah. Bukan sebut di sini, di sini. Di hati. Di dalam hati. Ini perbahasan hati tadi. Mencintai Allah dari hatinya. Dia mencintai Rasulullah dari hatinya. Jangan buat dia macam tu.
Yang ni yang Sayyidina Umar kata, dulu kami dengan Rasulullah, sebahagian daripada kami dijatuhkan hukuman berdasarkan wahyu. Selepas Nabi wafat, wahyu telah pun terputus, kata Sayyidina Umar. Maka kami dan semua sahabat menjatuhkan hukuman dengan zahir yang kami tengok, realiti yang kami tengok. Kamu tak mengerjakan solat, kami hukum begini. Kamu minum arak, kami hukum begini. Kamu berzina, kami hukum begini. Sebab yang hanya mengetahui ghaib dan hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Umar, sesiapa yang melakukan kesalahan, kita akan jatuhkan hukuman kepadanya, sekalipun orang itu sebut inna sariratahu hasanah, tak apa hati dia baik. Ni hak jawapan tak apa hati dia baik tadi ni. Panjang sikit nak jumpa jawapan tu. Saya pergi selit cerita sahabat tadi. Kan? Sayyidina Umar kata, kami dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kami umat Islam dijatuhkan hukuman melalui perantaraan wahyu yang kami sendiri pelik melihatnya, sebahagian kecil. Tapi bila Nabi wafat, wahyu telah pun terputus, wahyu telah pun tiada. Kata Sayyidina Umar, kami menjatuhkan hukuman berdasarkan zahir dan realiti yang kami tengok. Sekiranya dia buat benda baik, kita lakukan kebaikan kepadanya. Sekiranya dia melakukan kemungkaran dan maksiat yang memerlukan kepada hukuman, kata Sayyidina Umar, kami takkan kompromi, kami akan jatuhkan hukuman Islam ke atasnya, sekalipun dia kata inna sariratahu hasanah, jangan hati dia baik. Kan banyak hari ni berjoget tunjuk aurat, isteri orang tunjuk aurat di depan ratusan ribu orang. Bila orang komen bawah tu macam-macam komen, saya tak mau sebut lah komen-komen tu, bukan saya nak cerita komen tu. Tapi bila mak bawah tu komen kata tak apa, dia ni baik ni, dia jaga mak dia baik, dia pun orang baik, saya pernah jumpa dia. Bukan saya lah hak komen tu. Yang komen tu, subhanallah. Rupanya perkataan itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Sekalipun wa in qal, sekalipun dia berkata inna sariratahu hasanah, tak apa hati dia baik. Sesungguhnya hati yang baik dan hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan bersih. Ni Nabi buat kaedah, tapi bukan hadis. Tadi saya baca tu bukan hadis. Kaedah itu difahami daripada himpunan-himpunan hadis Nabi. Hanya hati-hati yang bersih, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang bercahaya boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau satu orang kita tengok dia sampai semua orang kenal, mulut dia hanya keluar perkataan yang tak elok, ada masa dia bercakap baik, tetapi banyak masa juga dia bercakap yang tak baik, sehingga dikenali oleh orang sebagai mulut yang tak baik. Itu hasil daripada hati yang kotor dan tidak baik, tidak sihat. Hati yang sihat dan bersinar, hati yang bercahaya, mustahil untuk keluar perkataan-perkataan yang kesat dan tak elok, takkan keluar. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan kesat, selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan yang sering melukakan hati orang, selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan dusta, selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan umpat dan sebarkan aib orang, ketahuilah hati kita bermasalah, ada sudut yang bermasalah. Ketahuilah ada sudut di hati kita yang sangat kotor, yang perlu dibersihkan.
Ada kotor. Cari baiki. Saya dan kita semua.